Okey, semua nampak tak soalan? Nampak Okey. Okey, cikgu akan pasang audio Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, kamu semua pernah tak jawab soalan ujian bertutur? Ujian bertutur pula, ujian mendengar. Ada tak yang tak pernah? Yang tak pernah langsung? Mungkin sekolah dia tak pernah buat, ataupun dia mungkin dia belajar kat rumah saja. Ada tak yang tak pernah? Kalau tak pernah boleh tak komen? Cikgu nak bagi taklimat sikit. Siapa yang tak pernah? Tak ada So, semua pernah jawab Okey. Okey, kita boleh mula. Pihak tertentu boleh mengadakan promosi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Oh, baik, baik, baik. Exam kita minggu depan. Minggu depan baru exam. Okey, dah boleh baca dulu Baca dulu soalan ni. Dengar petikan rencana berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kek lapis. Kek lapis Sarawak ialah menu istimewa masyarakat negeri Sarawak. Kek ini sering dihidangkan kepada tetamu yang berkunjung ke rumah semasa musim perayaan. Kini, produk makanan tersebut menjadi tarikan kepada masyarakat dari serata dunia kerana seni penghasilannya yang unik. Setiap pelancong yang berkunjung ke Bumi Kenyalang pasti akan membeli kek lapis Sarawak sebagai buah tangan. Kek ini juga bersifat versatil kerana boleh dihidangkan untuk pelbagai jenis perayaan dan majlis tertentu seperti hantaran pertunangan. Menurut sejarah, kek lapis berasal dari negara jiran iaitu Indonesia sejak tahun 1970-an dan 1980-an. Rakyat Sarawak mula mengenali kek lapis apabila warga Betawi datang ke Sarawak dan mengajar mereka cara membuat kuih Betawi. Rakyat Sarawak menambah bahan baharu, perisa dan pewarna sehingga wujudnya kuih yang dikenali dengan nama kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak boleh didapati dalam dua bentuk, iaitu biasa atau gegulung. Sejajar dengan populariti kek lapis Sarawak, Kerajaan Sarawak baru-baru ini telah mengiktiraf juadah ini sebagai produk rasmi Sarawak. Penghasilan kek lapis Sarawak amat teliti, rumit dan memakan masa kerana diproses secara manual. Pelbagai usaha dilakukan untuk mengembangkan potensi kek lapis Sarawak di luar negara. Antaranya, pihak tertentu boleh mengadakan promosi melalui pameran perdagangan di luar negara. Sambutan masyarakat luar negara terhadap kek ini amat luar biasa. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan.
petikan rencana akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Okey, setakat ni okey semua? Okey. Okey, baik. Baik, dia akan ulang kali kedua. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kek lapis. Kek lapis Sarawak ialah menu istimewa masyarakat negeri Sarawak. Kek ini sering dihidangkan kepada tetamu yang berkunjung ke rumah semasa musim perayaan. Kini, produk makanan tersebut menjadi tarikan kepada masyarakat dari serata dunia kerana seni penghasilannya yang unik. Setiap pelancong yang berkunjung ke Bumi Kenyalang pasti akan membeli kek lapis Sarawak sebagai buah tangan. Kek ini juga bersifat versatil kerana boleh dihidangkan untuk pelbagai jenis perayaan dan majlis tertentu seperti hantaran pertunangan. Menurut sejarah, kek lapis berasal dari negara jiran iaitu Indonesia sejak tahun 1970-an dan 1980-an. Rakyat Sarawak mula mengenali kek lapis apabila warga Betawi datang ke Sarawak dan mengajar mereka cara membuat kuih Betawi. Rakyat Sarawak menambah bahan baharu, perisa dan pewarna sehingga wujudnya kuih yang dikenali dengan nama kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak boleh didapati dalam 2 bentuk, iaitu biasa atau gegulung. Sejajar dengan populariti kek lapis Sarawak, Kerajaan Sarawak baru-baru ini telah mengiktiraf juadah ini sebagai produk rasmi Sarawak. Penghasilan kek lapis Sarawak amat teliti, rumit dan memakan masa kerana diproses secara manual. Pelbagai usaha dilakukan untuk mengembangkan potensi kek lapis Sarawak di luar negara. Antaranya, pihak tertentu boleh mengadakan promosi melalui pameran perdagangan di luar negara. Sambutan masyarakat luar negara terhadap kek ini amat luar biasa. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Bersnorkel, selam skuba, mengelilingi pulau dan Ya sebagainya. Allah, kenapa dia terpadam? Terima kasih. Sejak kelas terpadam pula. Ya Allah. Sekejap. Salah soalan pula. Okey. Baik, dengar semua. Dengar. Soalan pertama, bagaimanakah rakyat Sarawak mula mengenali kek lapis?
Boleh tulis dekat komen. Boleh tulis dekat komen. Dapat warga Pertawi datang ke Sarawak. Bila warga Betawi datang ke Sarawak. Okey, ada jawapan lain? Okey, apabila warga Betawi datang ke Sarawak. Okey, dengar balik dia punya audio. Nah. Dia kena jawapan dia kena sama dengan skema. Okey, dengar balik. Beli kek lapis Sarawak sebagai buah. Okey, dengar Sarawak dan mengajar mereka. Yang ni. Okey, dengar betul. Ya, sejak tahun 1970-an dan 1980-an. Okey, dengar. Ni jawapan nombor 1 Rakyat Sarawak mula mengenali kek lapis apabila warga Betawi datang ke Sarawak dan mengajar mereka cara membuat kuih Betawi. Dan mengajar mereka cara membuat kuih Betawi. Dan mengajar mereka cara membuat kuih Betawi. Okey. Memang kena sama dengan skema. Kena panjang. Sebab itulah 2 markah. Okey, baik. Nombor 2. Kek lapis Sarawak yang terdapat kegulung, bukan kegulung. Gegulung Gegulung. Dekat mana dia cakap gegulung tu? Okey, tengok dengar sini Gegulung. Nampak? Gegulung nampak? Kek lapis Sarawak boleh didapati dalam 2 bentuk, iaitu biasa atau gegulung. Gegulung bukan kegulung. Okey, pada waktu bilakah kek lapis Sarawak sering dihidangkan? Bila? Apabila tetangga datang menziarahi pada hari perayaan. Ya, boleh terima. Okey, betul kepada hari perayaan kita dengar balik. Yang ni mula-mula sekali. Masa musim perayaan. Musim perayaan yang kata. Kek lapis Sarawak ialah menu istimewa masyarakat negeri Sarawak. Okey, dengar Kek ini sering dihidangkan kepada tetamu yang berkunjung ke rumah semasa musim perayaan. Semasa musim perayaan. Semasa musim perayaan. Tetangga datang menziarahi. Tetangga ke tetamu? Tetamu tadi kan? Tetamu yang berkunjung ke rumah. Nampak? Kek lapis Sarawak ialah menu istimewa masyarakat negeri Sarawak. Kek ini sering dihidangkan kepada tetamu yang berkunjung ke rumah semasa musim perayaan. Tetamu yang berkunjung ke rumah pada musim perayaan. Tetamu yang berkunjung ke rumah semasa musim perayaan. Ataupun nak mudah, tulis saja semasa musim perayaan. Tak payah panjang. Semasa musim perayaan. Dia nak bila je kan? Dia bukan dia nak di mana, dia nak bila. Dah, nombor 4. Apakah usaha yang boleh lakukan untuk mengembangkan potensi kek lapis Sarawak di luar negara? Apa dia? Tak dapat?
Mengadakan pameran di luar negara. Ya. Tapi jawapan yang satu kurang lengkap. Okey, dengar kat sini. Dia sejak tahun 1970 punya kuih yang dikenali dengan nama kek lapis ini Sarawak. Penghasilan kek lapis Sarawak amat teliti, rumit dan memakan masa promosi melalui pameran perdagangan dan memakan masa kerana diproses secara manual. Pelbagai usaha dilakukan untuk mengembangkan potensi cara. Antaranya, pihak tertentu boleh mengadakan promosi melalui pameran perdagangan. Mengadakan promosi melalui pameran perdagangan. Mengadakan promosi melalui pameran perdagangan Di luar negara. di luar negara. Okey, memang kena sama dengan skema. Okey. Sebab itulah setiap kali kamu dengar, kamu kena salin. Memang kena salin supaya sama dengan skema jawapan. Okey. Baik, nombor 5. Berikut merupakan pernyataan yang benar tentang kek lapis kecuali apa yang salah? Ya, kecuali ialah A. Kek lapis bukan berasal daripada Indonesia. Berasal daripada Indonesia. Salah. Okey. Baik, selepas melalui set pertama ni ada soalan tak? Ada soalan tak yang kamu nak tanya? Sebelum kita beralih ke set 2. Tiada Mengelilingi pulau dan sebagainya. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Percutian yang menarik. Selepas lebih 3 jam berada di dalam kereta, akhirnya ayahku berhenti di jeti Tanjung Gemuk, Pahang. Aku masih tidak mengerti tujuan ayahku berhentikan keretanya di sini. Ramai pengunjung di sini seperti menunggu sesuatu. Tiba-tiba, aku terdengar pengumuman tentang waktu pelepasan feri ke Pulau Tioman. Barulah aku tahu bahawa inilah tempat percutian kami pada kali ini. Patutlah sejak tadi Mama hanya mendiamkan diri apabila aku bertanya tentang destinasi percutian kami. Sungguh aku tidak menyangka bahawa ibu bapaku akan membawa aku bercuti ke pulau idamanku. Akmal, cantik kan pulau ini? Oleh sebab itulah ayah dan mama membawa kamu ke sini. Kami mahu kamu menikmati keindahan pulau ini. Untuk pengetahuan kamu, pulau ini pernah dinobatkan sebagai salah satu pulau yang tercantik di dunia. Beritahu ayahku. Ayah telah memilih Salang Sayang Resort sebagai tempat penginapan kami sekeluarga.
Memang aku tidak sangkal lagi bahawa Pulau Tioman sungguh cantik. Setahu aku, setiap bulan hampir mencecah 30,000 orang pengunjung datang ke sini untuk bercuti. Aku berasa sangat gembira dapat bercuti di sini. Aku tidak sabar untuk meneroka keindahan pulau ini serta melakukan pelbagai aktiviti yang menarik seperti bersnorkel, selam scuba, mengelilingi pulau dan sebagainya. Terima kasih ayah dan mama atas percutian kali ini. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan cerpen akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Percutian yang menarik. Selepas lebih 3 jam berada di dalam kereta, akhirnya ayahku berhenti di jeti Tanjung Gemuk, Pahang. Aku masih tidak mengerti tujuan ayahku berhentikan keretanya di sini. Ramai pengunjung di sini seperti menunggu sesuatu. Tiba-tiba, aku terdengar pengumuman tentang waktu pelepasan feri ke Pulau Tioman. Barulah aku tahu bahawa inilah tempat percutian kami pada kali ini. Patutlah sejak tadi Mama hanya mendiamkan diri apabila aku bertanya tentang destinasi percutian kami. Sungguh aku tidak menyangka bahawa ibu bapaku akan membawa aku bercuti ke pulau idamanku. Akmal, cantik kan pulau ini? Oleh sebab itulah ayah dan mama membawa kamu ke sini. Kami mahu kamu menikmati keindahan pulau ini. Untuk pengetahuan kamu, pulau ini pernah dinobatkan sebagai salah satu pulau yang tercantik di dunia. Beritahu ayahku. Ayah telah memilih Salang Sayang Resort sebagai tempat penginapan kami sekeluarga. Memang aku tidak sangkal lagi bahawa Pulau Tioman sungguh cantik. Setahu aku, setiap bulan hampir mencecah 30,000 orang pengunjung datang ke sini untuk bercuti. Aku berasa sangat gembira dapat bercuti di sini. Aku tidak sabar untuk meneroka keindahan pulau ini serta melakukan pelbagai aktiviti yang menarik seperti bersnorkel, selam scuba, mengelilingi pulau dan sebagainya. Terima kasih ayah dan mama atas percutian kali ini. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Okey. Baik, nombor 1, bagaimanakah Akmal mengetahui tempat percutian mereka? Ya, apabila Akmal terdengar waktu pelepasan feri ke Pulau Tioman.
mendengar pengumuman feri. Pengumuman feri. Okay, dengar audio Barulah aku tahu aku berhentikan keretanya di sini. Ramai pengunjung di sini seperti menunggu pas lebih 3 jam berada. Dengar petik berikan. Pas lebih 3 jam berada di dalam kereta, akhirnya ayahku berhenti di jeti Tanjung Gemuk, Pahang. Kuku berhentikan keretanya di sini. Ramai pengunjung di sini seperti menunggu sesuatu. Okey, dengar ni jawapan nombor 1 Tiba-tiba, aku terdengar pengumuman tentang waktu. Tiba-tiba aku terdengar tentang pengumuman. Terdengar 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 tentang pengumuman. Terdengar tentang pengumuman. Terdengar pengumuman tentang waktu Pelepasan feri ke Pulau Tioman. pelepasan feri ke Pulau Tioman. Pelepasan feri ke Pulau Tioman. Okey, itu jawapan yang tepat Okey, di manakah Akmal dan keluarga menaiki feri? Ya, JT Tanjung Gemuk, Pahang. Yang ni dia beritahu kat mana? Mula-mula sekali kalau kamu perasan. Aku berhentikan keretanya di sini. Ramai pengunjung di sini seperti menunggu pas lebih 3 jam berada di dalam kereta. Akhirnya ayahku berhenti di jeti Tanjung Gemuk, Pahang. Ya, JT Tanjung Gemuk, Pahang. Okey, nombor 3. Apa dia aktiviti selain bersnorkel? Ya, selam scuba. Selam scuba. Okey, jom dengar. Betul tak selam scuba? Ini dekat last sekali kan? Oh, cantik. Tetahu aku rasa sangat gembira dapat snorkel, selam scuba, Selam scuba. mengelilingi pulau dan sebagainya. Kalau kamu jawab mengelilingi pulau pun betul. Sebab dia dah sebut 3 aktiviti Okey, baik. Nombor 4 nilai murni. Yang ni kamu kena fikir sendiri. Berdasarkan audio yang kamu dengar, apa dia nilai murni yang kamu dapat? Apa dia? Nilai apa? Kasih sayang. Nilai kasih sayang. Ya, nilai kasih sayang seorang bapa bawa anak, bawa keluarga pergi jalan-jalan. Okey. Baik, nombor 5. Di mana? Ya, Salang Sayang Resort. Yang ni keliru sikit Sebab ada yang dengar sayang-sayang, ada yang dengar sayang salang kan. Okey, so jawapan dia adalah Salang Sayang Resort. Okey, baik. Selesai. Kita sambung set yang ketiga. Okey, sebelum tu cikgu bagi kamu rehat dulu 5 minit Nak pergi tandas ke, nak pergi makan ke, ambil biskut ke, ambil air ke, boleh. Tapi kalau SPM sebenar tak ada masa rehat dia terus je. Okey, ada apa soalan boleh tanya sekarang
Okey dah bersedia semua? Okey, kita sambung petikan yang seterusnya. Maklumat kini di hujung jari. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar pantun berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Penipuan internet. Anak serati di tengah laman datang mengejar anak rusa. Berhati-hatilah wahai teman. Penipuan internet semakin berleluasa. Kalau berdagang ke hujung pekan, buah rambutan jangan dipetik. Bila mendapat panggilan meragukan, warga emas janganlah panik. Pergi ke kedai membeli bawang. Niat di hati hendak berkelah. Jangan mudah memindahkan wang. Nanti menyesal tiada bersudah. Pergi ke pasar membeli sekaya. Singgah sebentar di tengah taman. Bagi wanita jangan terpedaya. Janji lelaki kononnya budiman. Kalau pergi menangkap rusa, jangan lupa bawa perangkap. Hendaklah waspada setiap masa. Jangan biar diri diperangkap. Internet diguna oleh semua generasi. Maklumat kini di hujung jari. Jangan berkongsi jika tak pasti. Kelak nanti memakan diri. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Pantun akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Penipuan internet. Anak serati di tengah laman datang mengejar anak rusa. Berhati-hatilah wahai teman.
Penipuan internet semakin berleluasa. Kalau berdagang ke hujung pekan, buah rambutan jangan dipetik. Bila mendapat panggilan meragukan, warga emas janganlah panik. Pergi ke kedai membeli bawang. Niat di hati hendak berkelah. Jangan mudah memindahkan wang. Nanti menyesal tiada bersudah. Pergi ke pasar membeli sekaya. Singgah sebentar di tengah taman. Okey, kelas. Bagi Sekejap. wanita, jangan terpedaya. Janji lelaki, kononnya budiman. Kalau pergi menangkap rusa, jangan lupa bawa perangkap. Hendaklah waspada setiap masa. Jangan biar diri diperangkap. Internet diguna oleh semua generasi. Maklumat kini di hujung jari. Jangan berkongsi jika tak pasti. Kelak nanti memakan diri. Okey, kelas. Baik, pantun ni memang susah sikit lah kalau nak jawab. Sebab dia ada isi tersurat dan ada isi tersirat. Okey, yang pertama, cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan internet. Apa dia? Jawapan dia kalau kamu perasan dekat rangkap yang pertama. Satu rangkap ada 4 baris. Jangan mudah memindahkan wang. Okey, kurang tepat. Siapalah nak cuba lagi? Apa dia cara yang terbaik untuk elakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan internet? Ada siapa yang nak cuba? Sebelum cikgu tunjukkan rakaman audio. Ada? Tak ada? Dah give up lah? Susah ke yang ni? Jika dapat panggilan tak dikenali, warga emas jangan panik. Yang tu dia beritahu ke jangan panik? Okey, tu rangkap kedua kan? Kita tengok. Tengok Penipuan internet. Anak serati di tengah laman datang mengejar anak rusa. Berhati-hatilah wahai teman. Penipuan internet semakin berleluasa. Berhati-hatilah wahai teman. Penipuan internet semakin berluasa. So, dia punya kata kunci lah berhati-hati. Ya, Sofia betul nampak. Sentiasa berwaspada dan berhati-hati. Okey. Kalau pantun dia lain sikit kan. Kalau kamu perasan dia kata apa tau? Berhati-hatilah wahai teman. So takkanlah nak tulis macam ni. Berhati-hatilah wahai teman. So kita kena tukarlah kan. Sebab ayat itu tak gramatis. So jawapan dia adalah sentiasa berhati-hati. Itu jawapan dia. Sentiasa berhati-hati. Okey, baik. Nombor 2. Siapa golongan yang menjadi mangsa penipuan internet? Selain warga emas. Ya, wanita. Ya, golongan wanita. Dekat mana yang dia cakap golongan wanita tu? Okey, dekat rangkap yang ke-4. Anda diberi buah rambutan jangan dipetik. Bila mendapat panggilan meragukan, warga emas janganlah panik. Pergi ke kedai membeli bawang. Bersudah. Pergi ke pasar terpedaya. Singgah sebentar di tengah taman. Bersudah. Pergi ke pasar membeli sekaya. Dengar ni Singgah sebentar di tengah taman.
Bagi wanita, jangan terpedaya. Bagi wanita, jangan terpedaya. Maknanya yang selalu jadi mangsa penipuan internet ni ialah wanita dan juga golongan warga emas. Okey, nombor 3. Apakah yang perlu kita lakukan jika memperoleh maklumat yang tidak pasti? Jangan berkongsi jika tidak pasti. Dalam pantun mana cakap? Jangan berkongsi jika tidak pasti kan? Begitu je ni. Dan masa 30 saat untuk menyelaraisi. Maklumat kini di hujung jari. Jangan berkongsi jika tak pasti. Jangan berkongsi jika tak pasti. Macam yang cuba beritahu, kalau pantun ni kita kena ubah sikit. Maknanya, tidak berkongsi. Berkongsi apa? Maklumat. Jika tak pasti ataupun tidak berkongsi maklumat kepada sesiapa. Jika maklumat tersebut tidak sahih. Maknanya tak betul lah. Zaman sekarang ni ada je maklumat dekat Facebook, dia terus share kan. Tak boleh. Lepas tu dia kena pastikan maklumat tu betul ataupun tidak. Kalau salah maklumat tersebut akan menimbulkan fitnah. Baik, nombor 4, apa pengajaran yang sesuai? Pengajaran tu kita kena buat ayat sendiri ya. Kita apa? Kita haruslah lah, kita mestilah, kita perlulah. Apa dia? Yang ni kita kena buat ayat sendiri. Ni soalan kebat. Soalan ujian tutup, ujian mendengar pun ada kebat juga. Kita jangan berterpaya dengan orang yang tidak dikenali. Ya, kita haruslah berwaspada dengan orang yang tidak dikenali. Kita harus sentiasa berwaspada ketika menggunakan internet. Ya, betul ini. Boleh diterima juga. Okey, Baik, nombor 5 yang terakhir sekali. Cara mengelakkan penipuan internet kecuali. Apa yang salah? Bagus, jawapan dia meletakkan peranti keselamatan. Okey, baik, kita dengar rakaman yang keempat. Hormati Tuan Pengerusi Majlis. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan syarahan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Pendidikan sejarah mampu memantapkan jati diri remaja. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengetua, para hakim, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi. Syarahan yang ingin saya sampaikan pada hari ini bertajuk Pendidikan sejarah mampu memantapkan jati diri remaja. Hadirin yang dihormati,
Pengetahuan tentang sejarah negara amat penting kepada remaja. Hal ini demikian kerana pengetahuan sejarah mampu memantapkan jati diri mereka. Dalam era globalisasi ini, jati diri remaja mudah terhakis lantaran pengaruh luar. Justru, pengetahuan sejarah mampu memperkukuh jati diri remaja. Apabila mengetahui sejarah negara, golongan remaja akan bersyukur kerana dilahirkan dan dibesarkan di sebuah negara yang aman dan makmur seperti Malaysia. Kini, penjajahan bukan lagi tertumpu kepada penaklukan sesebuah negara. Sebaliknya, penjajahan fikiran. Mereka lebih mengagung-agungkan negara luar walaupun banyak potensi dapat diteroka di negara ini. Pengetahuan sejarah dalam kalangan remaja dapat memberikan kesedaran kepada mereka tentang kekayaan khazanah negara yang menjadi idaman kolonial pada zaman dahulu. Golongan remaja juga haruslah mengenali tokoh-tokoh pejuang negara yang berani menentang penjajah pada masa dahulu seperti Rentap, Mat Saleh, Ontoros Antanom, Tok Janggut dan Datuk Bahaman kerana tak kenal maka tak cinta. Mereka harus menjadikan tokoh-tokoh ini sebagai sumber inspirasi dalam menyuburkan semangat patriotik dan mempertahankan tanah air. Kesimpulannya, pendidikan sejarah penting dalam memperkukuh jati diri para remaja. Sekian. Terima kasih. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan syarahan akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Pendidikan sejarah mampu memantapkan jati diri remaja. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengetua, para hakim, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi. Syarahan yang ingin saya sampaikan pada hari ini bertajuk Pendidikan sejarah mampu memantapkan jati diri remaja. Hadirin yang dihormati, pengetahuan tentang sejarah negara amat penting kepada remaja. Hal ini demikian kerana pengetahuan sejarah mampu memantapkan jati diri mereka. Dalam era globalisasi ini, jati diri remaja mudah terhakis lantaran pengaruh luar. Justru, pengetahuan sejarah mampu memperkukuh jati diri remaja. Apabila mengetahui sejarah negara, golongan remaja akan bersyukur kerana dilahirkan dan dibesarkan di sebuah negara yang aman dan makmur seperti Malaysia. Kini,
penjajahan bukan lagi tertumpu kepada penaklukan sesebuah negara. Sebaliknya, penjajahan fikiran. Mereka lebih mengagung-agungkan negara luar walaupun banyak potensi dapat diteroka di negara ini. Pengetahuan sejarah dalam kalangan remaja dapat memberikan kesedaran kepada mereka tentang kekayaan khazanah negara yang menjadi idaman kolonial pada zaman dahulu. Golongan remaja juga haruslah mengenali tokoh-tokoh pejuang negara yang berani menentang penjajah pada masa dahulu seperti Rentap, Mat Saleh, Ontoros Antanom, Tok Janggut dan Datuk Bahaman kerana tak kenal maka tak cinta. Mereka harus menjadikan tokoh-tokoh ini sebagai sumber inspirasi dalam menyuburkan semangat patriotik dan mempertahankan tanah air. Kesimpulannya, pendidikan sejarah penting dalam memperkukuh jati diri para remaja. Sekian. Terima kasih. Anda diberikan Okey. Okey, nombor 1. Peserta menyampaikan ucapan salam dan kata laluan kepada pendengar berikut kecuali kecuali D dia tak sebut langsung penolong kanan pentadbiran. Okey. Tak boleh tengok bukti kot. Okey, peribahasa apa yang kamu nampak? Tak kenal maka tak cinta. Betul. Tak kenal maka tak cinta Okay, mengapa remaja perlu menjadikan tokoh-tokoh dahulu sebagai inspirasi? Jumpa tak? Kerana berani berjuang untuk negara. Kurang tepat. Tapi dia seakan-akan jawapan tu. Okey, jom kita dengar audio. ini. Kini, dalam kalangan remaja dan tokoh pejuang negara yang berani menentang penjajah pada masa dahulu seperti dan mempertahankan tanah air. Ni dia. Kesimpulan, maka tak cinta. Mereka harus menjadikan tokoh-tokoh ini sebagai sumber inspirasi dalam Kita dengar dalam. menyuburkan semangat patriotik dan mempertahankan tanah air. Ya. So, jawapan tadi lah. Menyuburkan semangat patriotik dan mempertahankan tanah air. Okey, nombor 4. Apa yang beritahu tentang kolonial datang ke negara kita? Mengapakah kolonial datang ke negara kita? Jawapannya C. Betul ke C? Keindahan alam. Jawapan dia. Kekayaan khazanah. Khazanah tu maknanya apa? Khazanah tu maknanya sesuatu yang menilai, sesuatu yang berharga, harta. Maksud khazanah ialah Malaysia ni, tanah Melayu ni terkenal dengan sumber galian. Kita ada biji timah emas. Kan? Kita ada sumber petroleum. Sebab itulah negara luar, negara barat ni, kuasa-kuasa besar barat ni memang berlumba untuk menjajah negara kita. Sebab kita ni memang kaya dengan sumber galian. Okey. Baik, selesai. Baik, hari ni kita nak teruskan petikan yang terakhir. Petikan yang terakhir sekali. Yang ni paling senang.
menggigil. Wan Wirda segera membawa anaknya ke klinik. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Allah Akbar. Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kurus dan sehat. Sudah beberapa hari Wani melancarkan mogok makan. Dia tidak mahu sarapan, makan tengah hari dan malam. Ibunya Puan Wirda sangat marah dengan tindakannya itu. Walau bagaimanapun, dia tidak kisah janji impiannya untuk kurus menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, Wani jatuh sakit. Dia berasa loya dan badannya menggigil. Puan Wirda segera membawa anaknya ke klinik. Setelah selesai diperiksa, doktor memberitahu Wani bahawa perutnya bengkak kerana pelanggaran diet sehingga menyebabkan pembentukan gas dalam usus berlaku. Wani memberitahu doktor bahawa dia berbuat demikian kerana ingin kurus. Dia berasa sakit hati dengan sindiran rakan-rakan terhadap dirinya. Wani, tubuh kamu memang sedikit berisi, tapi bukan begitu caranya untuk kamu menurunkan berat badan. Tubuh memerlukan pelbagai jenis makanan dalam kuantiti yang berbeza untuk memelihara kesihatan dan pembesaran. Dengan adanya semua zat makanan ini, pembesaran fizikal badan akan lebih sempurna. Kita juga tidak akan mudah mendapat penyakit. Wani menganggukkan kepalanya. Dia mula mengerti. Dia berjanji tidak akan mengamalkan diet yang salah lagi. Sejak hari itu, Wani tidak lagi menahan lapar. Sebaliknya, dia mengamalkan diet yang sihat dan rajin bersenam. Hasilnya, Wani telah berjaya menurunkan berat badannya. Dia berasa amat gembira dengan perubahan tersebut. Dia berjanji tidak akan menahan lapar lagi, hanya semata-mata untuk kurus. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan cerpen akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan.
Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kurus dan sehat. Sudah beberapa hari Wani melancarkan mogok makan. Dia tidak mahu sarapan, makan tengah hari dan malam. Ibunya Puan Wirda sangat marah dengan tindakannya itu. Walau bagaimanapun, dia tidak kisah janji impiannya untuk kurus menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, Wani jatuh sakit. Dia berasa loya dan badannya menggigil. Puan Wirda segera membawa anaknya ke klinik. Setelah selesai diperiksa, doktor memberitahu Wani bahawa perutnya bengkak kerana pelanggaran diet sehingga menyebabkan pembentukan gas dalam usus berlaku. Wani memberitahu doktor bahawa dia berbuat demikian kerana ingin kurus. Dia berasa sakit hati dengan sindiran rakan-rakan terhadap dirinya. Wani, tubuh kamu memang sedikit berisi, tapi bukan begitu caranya untuk kamu menurunkan berat badan. Tubuh memerlukan pelbagai jenis makanan dalam kuantiti yang berbeza untuk memelihara kesihatan dan pembesaran. Dengan adanya semua zat makanan ini, pembesaran fizikal badan akan lebih sempurna. Kita juga tidak akan mudah mendapat penyakit. Wani menganggukkan kepalanya. Dia mula mengerti. Dia berjanji tidak akan mengamalkan diet yang salah lagi. Sejak hari itu, Wani tidak lagi menahan lapar. Sebaliknya, dia mengamalkan diet yang sihat dan rajin bersenam. Hasilnya, Wani telah berjaya menurunkan berat badannya. Dia berasa amat gembira dengan perubahan tersebut. Dia berjanji tidak akan menahan lapar lagi, hanya semata-mata untuk kurus. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Gil, Puan Wirda segera. Alright. Baik, nombor 1. Mengapakah Wani melancarkan mogok makan? Impiannya untuk kurus menjadi kenyataan. Ya, jom kita dengar. Sarapan, makan tengah hari, dan menjawab soalan sarapan, makan tengah hari, berhari Wani melancarkan mogok makan. Dia tidak mahu sarapan, makan tengah hari, dan malam. Ibunya Puan Wirda sangat marah dengan tindakannya itu. Walau bagaimanapun, dia tidak kisah janji impiannya untuk kurus menjadi kenyataan. Impian yang untuk kurus menjadi kenyataan. Ya, kalau Rini jawab macam tu pun betul. Ataupun kita boleh tulis dia ingin kurus. Okey, jelas Baik, nombor 2. Nyatakan keadaan Wani sehingga dia dibawa ke klinik oleh ibunya. Selain benda menggigil, apa dia? Apa dia? Ibu dia kan ada bawa Wani ke klinik kan sebab Wani tu dia macam dia tak makan tau. Tengah makan pagi, makan tengah hari, malam tak makan. Okay, yang lain dapat yang lain? Sebelum cikgu pasang audio, dapat tak? Cuba semak dulu. Tak dapat? Apa lagi? Sofia, Fatin, Farzana. Siapa lagi ni?
Hanisa. Dapat? Tak dapat Okey, okey, kamu dengar jawapan dia. Beberapa hari kemudian, Wani jatuh sakit. Dia berasa loya dan badannya menggigil. Apa dia? Komen. Ya, lawyer. Lawyer tu apa dia lawyer? Lawyer tu maknanya dia nak muntah. Lawyer. Nak muntah. Dia macam tak sedap lah dia punya perut dia punya kerongkong. Ada rasa nak mual lah. Mual. Nak muntah kan. Lawyer. Okey, nombor 3. Mengapakah tubuh kita memerlukan makanan? Mengapakah tubuh kita? Ya, tumbuh sarang tu betul. Ada perkataan tu. Tapi apakah ayat penuh dia? Yang lain dapat tak? Kenapa badan kita ni perlukan makanan? Apa sebab dia? Okey, cikgu pasang audio ni, kamu dengar balik Wani bahawa perutnya bengkak kerana pelanggaran diet sehingga menyebabkan pembentukan gas dalam usus berlaku. Wani memberitahu doktor bahawa dia berbuat demikian kerana ingin kurus. Dia berasa sakit hati dengan sindiran rakan-rakan terhadap dirinya. Wani, tubuh kamu memang sedikit berisi, tapi bukan begitu caranya untuk kamu menurunkan berat badan. Tubuh memerlukan pelbagai jenis makanan dalam kuantiti yang berbeza untuk memelihara kesihatan dan pembesaran. Okey, dah dapat. Apa dia? Clue dia dekat ringi tu. Cikgu bagi yang hujung sekali. Dapat hari ni? Yang lain dapat tak? Tak dapat? Sedikit berisi, tapi bukan begitu caranya untuk kamu menurunkan berat badan. Tubuh memerlukan pelbagai jenis makanan Tubuh memerlukan pelbagai jenis makanan. Kenapa? Kenapa? dalam kuantiti yang berbeza untuk memelihara kesihatan dan pembesaran. Untuk memelihara kesihatan dan pembesaran. Bagus, Farzana. Untuk memelihara kesihatan dan pembesaran. Okey, last kali. Last nombor 4. Apakah nilai murni dimiliki oleh Wani? Apa nilai murni? Yang ni kena fikir sendiri. Nilai apa? Nilai apa? Nilai usaha kurang tepat. Nilai usaha kurang tepat. Tak ada nilai usaha Usaha bukan nilai. Dia tak bagi nilai usaha. Dia panggil nilai apa? Nilai kegigihan. Tapi tak sesuai dengan cerita kat sini. Ya, nilai kesedaran. Nilai kesedaran. Nilai keinsafan baru tepat. Nilai keinsafan. Maknanya, mula-mula tu dia melancarkan mogok makan. Lepas tu, bila dia dapat rasa kan, bila dia tak makan, dia akan mendapat sakit, kan? Barulah dia insaf. Dia dengar nasihat doktor, dengar nasihat ibu dia. Okey. Baik. So, nilai keinsafan nampak clue kat bawah ni je. Okey, yang 5 ni. Berikut merupakan perwatakan Wani. Kecuali apa dia? Ya, nilai prihatin tu tak ada kaitan Sabar ada kan? Maknanya dia sabar menempuh dugaan dalam kehidupan dia kan. Sebab apa dia rasa tertekan lah, sebab dia gemuk, nak kurus. Dia nak kurus, dia diet, tiba-tiba dapat penyakit pula. Dia sabar.
Dia patuh kepada nasihat doktor dan juga nasihat ibu bapa dia. Positif maknanya dia melalui dugaan dia dengan positif. Makna berlapang dada. Okey Baik, jelas? Okey. Baik, jadi minggu depan kamu semua akan menjalani ujian akhir tahun. Okey